Jadi berkenaan dengan tajuk FYP ni ataupun tajuk final year project ni, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan memilih tajuk daripada supervisor. Maksudnya supervisor sendiri yang bagi tajuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tajuk daripada pelajar sendiri. Pelajar yang suggest tajuk dia. Dan untuk cara yang kedua ini sebenarnya dia lebih sesuai untuk video dia sendirilah. Kalau video tu telah ada, saya akan letak link kat sini. Tapi kalau video tu belum ada, maka sebab itulah kena subscribe supaya bila dia keluar anda akan dapat notification. Okey, kalau untuk cara yang pertama iaitu pelajar memilih tajuk daripada supervisor, okey, dia bergantung kepada fakulti atau bergantung kepada universiti masing-masing. Sebagai contoh, sebelum SEM akhir bermula, SEM di mana pelajar itu kena ambil FYP itu bermula, fakulti akan keluarkanlah senarai nama pensyarah dan juga senarai tajuk final year project. Daripada banyak-banyak tajuk, student tu pilih je. Timbul persoalan, ramai yang kata bila baca tajuk tak faham. Jadi bila tak faham, tak tahu nak pilih yang mana. Okay? Jangan bimbang, jangan risau, jangan seram. Ada yang tengok tajuk tu panjang-panjang dah seram dah. Ini adalah satu perkara yang normal. Okay, semua macam itu. Semua bermula dengan pelajar, termasuklah anda punya pensyarah sendiri. Pensyarah tu time dia study pun sama. Dia tengok tajuk FYP dia pada peringkat awal dia tak faham. Tapi FYP ini adalah satu proses pembelajaran. Semakin lama dia buat FYP dia, maka makin dia akan faham lah. Di sini ada beberapa kelebihan apabila anda memilih tajuk final year project daripada supervisor ataupun lecturer. Yang pertama adalah mudah ataupun senang. Mudah, senang, simple. Sebab apa? Sebab student tu tak perlu fikir-fikir, tak perlu susah-susah nak fikir, nak cadangkan tajuk sendiri. Dia pilih je. Bila dah pilih, terus boleh buat final year project. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, tajuk of course dah sesuai dengan level pengajian, sebagai contoh level degree. Apabila pensyarah itu yang cadangkan tajuk tersebut, sudah pastilah pensyarah tersebut akan mengambil kira kesesuaian tajuk itu dengan level pengajian. Yang ketiga adalah bidang kepakaran penyelia. Apabila supervisor mencadangkan tajuk tersebut, of course dia akan cadangkan tajuk yang dia pakar, yang dia ada banyak pengetahuan, supaya memudahkan proses penyeliaan, proses supervision. Seterusnya adalah practicality. Apabila pensyarah ingin mencadangkan tajuk final year project, sudah pastilah pensyarah berkenaan akan ambil kira kesesuaian tajuk itu dengan kemudahan yang ada di kampus tersebut. Sebagai contoh, peralatan di makmal, ataupun kalau kena gunakan software tertentu, ada tak software tersebut available untuk para pelajar. Jadi apabila anda memilih tajuk daripada supervisor, semua itu telah dikenal pasti. Jadi tak ada masalah lah. Tak adalah nanti buat satu eksperimen alat pula tak ada dan sebagainya. Tak. Okay? Supervisor tak akan suggest tajuk yang tak boleh dilakukan di universiti berkenaan. Dan yang terakhir adalah bonus. Sekiranya anda punya FYP itu adalah sebahagian daripada geran penyelidikan. Sebab apa? Sebab sebagai contoh, biasanya ada beberapa pensyarah ni mereka menerima geran penyelidikan. Jadi sekiranya anda punya final year project itu adalah sebahagian daripada geran penyelidikan mereka, antara kelebihannya dari segi financial lah. Mungkin ada bahan tertentu yang kena beli, mungkin ada peralatan ekstra yang kena beli. So semua itu telah ada peruntukan daripada geran tersebut. Okey, so jadi anda nak pilih. Katakanlah dah baca dah senarai nama pensyarah, dah baca dah senarai tajuk. So sekarang apakah kriteria yang perlu diambil kira semasa nak pilih tajuk tu? Okay, so yang paling pertama, yang ini cadangan saya, pilihlah pensyarah yang baik. Pensyarah, okay, saya tekankan di sini, supervisor final year project adalah lebih penting daripada topik. You dapat topik, okay? You dapat topik yang you tak minat, tidak mengapa, boleh belajar kemudian. Tapi paling penting you akan dapat supervisor yang sangat-sangat membantu. Macam mana nak tahu? Ada banyak cara. Contohnya sebelum ni pernah tak masuk kelas pensyarah berkenaan. So semasa pensyarah berkenaan bagi kuliah, handle kelas, adakah dia seorang pensyarah yang anda suka lah, yang anda senang berkomunikasi? Sebab komunikasi dengan supervisor adalah salah satu kunci utama kejayaan final year project. Anda juga boleh melihat kepada kejayaan pelajar-pelajar terdahulu yang membuat FYP dengan pensyarah ini. Tengok student yang lepas-lepas dan dapatkan komen student yang lepas-lepas itu.
Kalau student yang lepas tu kata memang disuggest lah pensyarah ni memang bagus, so maksudnya itulah pensyarah yang sesuai. Yang kedua adalah kekosongan sebagai pelajar final year project. Kebiasaannya kalau pensyarah tu ramai pelajar suka dan biasanya cepat penuh lah. Sebab pensyarah ni dia ada limit lah bilangan pelajar yang dia boleh ambil sebagai final year project. Tak boleh lah terlalu ramai. Ini bukanlah kuliah. Kalau kuliah mungkinlah boleh 30 ke 40 orang sebagai contoh. Jadi kena ambil kira ni, masih lagi ada ke tidak kekosongan. Yang ketiga adalah topik familiarity. So maksudnya dah biasa ke belum dengan topik tu. So katakanlah sebagai contoh, you punya final year project berkenaan dengan tenaga solar, iaitu untuk menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Katakanlah subjek ni pernah belajar dulu tahun 3 ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. So you dah familiar. So itu adalah satu kelebihan. Okay? Tapi kalau tak familiar pun tak apa, tak ada masalah. Sebab FYP ini sendiri adalah proses pembelajaran. Makin lama you akan lebih familiar dengan topik tersebut. Okay, yang terakhir adalah minat. Kalau anda tengok benda nasihat, ramai yang kata kalau buat FYP buat yang anda minat. Tapi pada saya minat itu hanyalah bonus. Kalau kita minat tajuk tu, alhamdulillah syukur. Tapi kalau tak minat pun tak apa. Sebab apa? Minat ni boleh dipupuk. Minat ni boleh datang kemudian. Kita akan bertambah minat bila sebab apa? Bila yang pertama kita dah mulakan projek tu berjalan lancar, nampak ada hasil dia. So, yang kedua, progress. Setiap minggu kita tunjuk kepada supervisor kita progress semua cantik, supervisor puji dan sebagainya. Itu akan datang ke minat. Yang ketiga, andai kata progress tak okey sekalipun, okay? Bila progress tak okey, kita bincang dengan supervisor, kita akan cuba investigate apa yang tak kena, apa yang silap kat sana sini. Dan investigation itu akan memupuk minat. Jadi jangan risau. Kalau time baca tajuk tu, tak tahulah, rasa macam tak ada lah minat, jangan risau. Minat tu akan datang kemudian insya-Allah. Jadi itu sahaja. All the best for your final year project. Assalamualaikum. Thank you very much.